Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Diana di Diana Reaction 90. Okey, hari ini saya nak cerita shock lagi. Saya nak menceritakan perbezaan negeri Malaysia dan juga Indonesia. Ini bukan niat saya untuk membanding-bandingkan Indonesia dan Malaysia ya, kerana ini adalah pengalaman peribadi saya saat berada di Indonesia dan saat saya berada di Malaysia. Jadi harap korang jangan salah faham semua, dan semoga semua pengalaman yang saya ada ni dapat juga berbagi kepada kawan-kawan semua, dan harap korang semua bahagia selalu. Okey, sekarang kita nak lanjut ke videonya ya. Okey, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya kerana semua itu gratis. Okey, siap. Okey guys, cerita shock yang pertama saat saya berada di Indonesia, iaitu saya susah nak tengok ada rumah yang pakai pagar besi. Pagar besi di pintu dia. Di pintu dia ada pagar dengan pagar besi sekali tu. Susah saya nak tengok, jarang lah. Berbeza dengan tempat kita di Malaysia. Di Malaysia ni hampir, boleh dikatakan hampir setiap rumah yang ada pintu dan pagar besi dia sekaligus. Dan pagar luar tu dah lain lagi. Tu saya susah tengok lah. Kalau di Indonesia saya ada jumpa macam satu dua macam tu je lah. Itu pun untuk rumah-rumah yang betul-betul rumah besar saja, macam orang kaya lah, kata orang mungkin lah ya. Itu baru saya ada tengok dia orang ada pakai pintu, pagar besi dan pagar luar. Itulah yang saya tengok macam lain daripada kita sini lah ya. Macam dia orang, model dia orang sangat simple lah ya. Macam kita di sini memakai pagar besi tu untuk menghindari kecurian dan lebih aman lagi. Apalagi kalau rumah yang ada budak-budak tu kan, itulah lebih terjaga lah kalau menurut saya lah ya. Okay guys, cerita shock yang kedua iaitu mengenai nama panggilan di sana. Okay, waktu tu saya macam ada mengikut kawan untuk menghadiri satu majlis ni, dan di situ ada orang-orang besar lah, macam orang penting lah kalau di Malaysia ya. Lepas tu diorang panggil macam bupati, bapak bupati, bapak gubernur. Saya cakap, apa maksud dia tu? Dia cakap tu nama panggilan macam orang yang pangkatnya besar, macam panggilan di negeri-negeri daerah diorang lah besar. Oh, ternyata maksud nama dari diorang bupati, bapak bupati, gubernur, apa semua tu. Kalau di Malaysia lebih mudah disebut macam Datin, Datuk, Tan Sri, macam Datuk Seri, Puan Seri, macam Sultan, macam tu lah. Cuma cara penyebutan diorang tu macam bikin saya blur sikit. Apa ya, bapak bupati. Oh, ternyata itu. Jadi saya dah faham lah sekarang apa maksud bupati, bapak bupati, gubernur tu. Ternyata macam kita sini macam Datuk, Datin, Tan Sri, Puan Sri, macam tu lah ya, lebih kurang nama-nama yang diorang panggil. Cuma berbeza dengan nama ya. Cuma diorang sana banyak pakai bapak-bapak, ibu-ibu nama depannya. Seperti itulah ya cara panggilan orang penting di sana dan di Malaysia. Okay guys, cerita shock kita yang ketiga adalah mengenai kebebasan. Okay, kebebasan binatang, especially burung-burung yang ada di Indonesia dan Malaysia. Okay, kalau di Malaysia pun saya rasa semua orang tahu, di mana-mana kita di pasar, apalagi di pasar yang ada macam padang besar, pasti ada burung-burung yang lepak-lepak macam tu, relax dia orang. Jadi tak ada yang ganggu. Macam kita warga negara Malaysia, kita tak pernah kacau dia orang. Burung-burung tu bebas nak hinggap sana, hinggap sini, atas, bawah, semua diorang bebas. Jadi tak ada yang kacau. Kerana di Malaysia dilarang untuk mengganggu binatang-binatang semua, apalagi binatang seperti burung, ular, semua itu tak boleh. Kalau di Malaysia macam arnab, semua tak boleh kita ganggu. Jadi semuanya ada di tempat perlindungan ya. Tapi kalau burung-burung di Malaysia ni memang bebas, ada di mana-mana. Tengok macam ni. Di macam ni di tempat tak jauh dari tempat saya dulu. Jadi di sini burung semua yang bebas. Tapi berbeza sangat di Indonesia. Okey, di Indonesia waktu saya pergi ke sana, saya pergi ke macam ada macam tempat yang macam kira-kira hutan sedikit kan. Pasti ada tengok macam jala. Jala tu dia orang tak tahu apa nama, lebih kurang macam tu lah. Dia macam jala tapi dia besar. Dia orang, saya tanya tu buat apa, dia cakap untuk perangkap burung. Jalan-jalan sedikit ke depan tu pun tengok ada lagi. Tengok-tengok ni ada lagi. Lepas tu ada macam perangkap yang jenis lain lah. Saya tanya tu buat apa. Tu untuk perangkap burung katanya. Aduh, kata saya, berarti di Indonesia burung dia memang tak terbang bebas seperti di Malaysia. Jadi kalau korang pergi ke Indonesia, saya dulu pergi ke Kalimantan, saya pergi ke sana. Jadi kalau dekat pasar yang ada padang lapang apa tu, susah nak tengok ada burung menghinggap kerana dia orang burung tu macam tak dapat bebas di sana. Berbeza dengan kita di Indonesia. Jadi kesian jugalah ya tengok burung-burung di sana.
Okey, culture shock yang keempat adalah mengenai bahasa percakapan. Okey, waktu tu saya pergi sana, saya nak beli, macam saya cakap dengan diorang lah. Saya nak mi goreng satu, campur chicken wings and campur dengan fish ball. Jadi diorang macam, apa tu, dia tak faham. Oh, ternyata di sana kita jangan cakap campur-campur macam dekat sini. Sebab sana kalau kita nak cakap bahasa Inggeris, Inggeris terus, bahasa diorang terus, ataupun bahasa Indonesia yang diorang faham. Kerana jangan disamakan dengan sana dan sini. Sebab kalau di sini kita dah terbiasa cakap campur-campur ya. Jadi dah faham. Jadi di kedai ataupun di mana-mana pun kita dah terbiasa. Bukan kerana kita nak tunjuk kalau kita ni pandai bahasa itu, bahasa ini, tapi kerana lidah kita ni dah terbiasa dari kita kecil lagi, dari kita tadika lagi, dari kita di dalam rumah dah biasa dengan orang tua kita. Okeylah next week, okeylah minggu depan macam tu, okeylah. Jadi kita dah terbiasa dengan bahasa yang kita campur, bahasa Malaysia kita dan bahasa Inggeris. Jadi kalau dibawa pergi ke Indonesia, nanti diorang akan jadi macam tak tahu macam mana nak dan apa bahasa yang kita cakap tak tahu. Jadi sedangkan kita nak cakap bahasa Indonesia, diorang pun kadang belum tentu kita betul. Macam mana kita nak bawa bahasa campur lagi untuk diorang. Jadi kesianlah untuk diorang untuk fahami kita ni agak susah sebab kita cakap bahasa campur. Jadi kalau boleh kita cakap bahasa-bahasa diorang saja. Kalau kita nak cakap bahasa Inggeris, Inggeris saja. Jadi kalau nak beli barang sesuatu tu cakap yang jelas lah, jangan cakap bahasa-bahasa campur seperti mana kita cakap di bahasa negeri kita sendiri ya. Okey, hal yang kelima yang ada di Indonesia yang berbeza dengan Malaysia adalah mengenai hon. Okey, apa tu hon? Kalau di Malaysia kita sebut hon kan. Okey, kalau di Indonesia mereka sebut klason macam tu lah. Dia orang sebut klason. Jadi bunyi dia memang sangat berbeza tapi maksud yang sama. Okey, kalau di Malaysia, kalau kita pergi sana pergi sini di jalan raya, kita susah nak dengar bunyi hon kecuali betul-betul ada masalah, terpaksa sangat-sangat baru ada bunyi hon. Tu pun kadang kita memang susah sangat nak dengar bunyi hon. Walaupun ada ambulan yang nak lewat, nak mimpas tempat kita ni, kita susah nak dengar bunyi hon sebab diorang ada siren diorang kan. Tapi kalau di Indonesia, korang kena tahan sakit telinga kalau berada di jalan raya Indonesia, kerana di sana setiap masa selalu ada bunyi hon kenderaan, hon motor, hon lori, hon kereta, semuanya ada. Jadi macam saya dulu pernah naik dengan kawan saya kan. Jadi kawan saya lambat sedikit bawa, terus kena hon dari belakang. Macam belok sikit, lambat sedikit je lambat, dah kena hon dari belakang. Rasa bersalah. Jadi saya cakap, alah, boleh dikatakan macam masalah di sana tu macam ada kurang kesabaran sedikit lah kalau menurut saya lah ya. Kerana sedikit-sedikit nanti diorang hon, sikit-sikit hon, lambat sikit hon. Kerana saya dah pernah merasa sendiri. Jadi di sana tu memang macam, kalau macam tak boleh nak bawa laju sangat tu tak bagus, tak payah bawa lah. Saya pun memang jujur saya tak berani nak bawa ke sana, nak bawa kenderaan apa pun. Kerana di sana tu kalau kita lambat sedikit diorang akan hon kita. Macam kita jalur nak pergi kanan ataupun kiri, kita lambat sedikit nak masih dengan diorang tu hon terus. Tu dah susah sedikit kalau masalah tu ya. Jadi agak berat sikit kalau menurut saya ya. Kalau masalah hon ni, kalau sikit-sikit kita akan di hon lah kalau di sana. Pastilah korang boleh cobalah kalau tak percayalah ya. Okay guys, seperti itulah kelima culture shock yang saya bagikan kepada kawan-kawan semua, iaitu mengenai pengalaman saya yang berada di Indonesia, perbezaan Malaysia dan Indonesia, 5 culture shock untuk hari ini. Okey, seperti itulah ya pengalaman-pengalaman saya. Jadi kalau ada salah, kritik, saran, korang boleh kan tinggal komen di kolom komentar saya. Okay, and thank you for watching my video, and assalamualaikum semua, bye bye.